Okey, cikgu. Okey, saya kenalkan diri saya ni. Okay, saya Rashida. Lepas tu ada Raihana, Yasmin, Azlia dengan Aina Maisara. So, kita orang ni pelajar daripada KPTM. Kita orang nak interview lah cikgu untuk masyarakat Babak. Tu cikgu boleh tak kenalkan diri cikgu dulu? Boleh. Okey, selamat petang semua. Nama saya Wong Mailin. Guru Pesara. Okey. Saya umur sekarang 55. Baru hari jadi baru berapa hari sajalah 55. Okey. Saya sekarang duduk di Macam Umbu. Okey. Saya pernah mengajar bahasa Cina di sekolah. Ya. Okey. Lagi apa lagi? Cikgu pun tak tahu nak cakap. Apa tak bercakap. Sudah di rumah saja. Okey, kalau macam tu kan cikgu kan kita teruskan dengan sesi Okey, sekejap kalau saya bentangkan soalan tu lah cikgu kita buat slide. Boleh. Siapa nama? Ya, sila. Saya nama Sarah. Sekejap ya. Ya. Cikgu sihat cikgu? Ya. Nampak tak? Tak nampak. Oh, itu soalan. Okey. Soalan tak apa. Saya ada salin dah. Saya dah salin dah. Dapat homework. Okay, dah buat homework dah. Okey. Okey. Okey, sini cikgu. Okey, kita orang start dulu Okey, cikgu boleh tak terangkan macam mana terangkan sedikit. Soalan pertama sikit tentang sejarah asal usul Baba Nyonya. Kalau ikut sejarah, ini satu keturunan yang imigran dia dari China, dia datang ke Kepulauan Melayu pada masa Masihi 15 bukan masih dalam tahun 1500 begitu. Masa tu Laksamana Cheng Ho dia kan datang ke Kepulauan Melaka, Selat Melaka, kemudian dia datang tu, lepas tu masa tu Raja Paramisara. Kemudian dia bawa barang-barang yang untuk raja tu. Kerana raja ni sangat sultan, masa tu Sultan Paramisara. Dia sangat happy. Kemudian dia kata okey lah. Kemudian kemudian dia bagi pinang ke apa-apa bagi pada Laksamana Cheng Ho. Kemudian Laksamana Cheng Ho bawa balik ke dekat masa tu dinasti Ming Chao kan. Kemudian dia balik, kemudian raja di sana dia kata bagus juga ini saya bagi perkenankan saya punya puteri Hang Lipo kepada ini sultan. Kemudian masa tu bila puteri Hang Lipo datang, 500 orang ada raja-raja hamba-hamba dia datang sekali. Dan datang sekali orang-orang yang raja-raja hamba ni ada yang bangsawan, ada orang biasa, dia kahwin dengan wanita tempatan di sini. Wanita tempatan di sini, kemudian mereka lahirkan anak. Bila anak yang dilahirkan dia hantar, yang lelaki hantar balik negeri Cina balik belajar, yang perempuan duduk di sini. Kerana perempuan di sini kahwin lagi dengan orang yang tempatan juga, orang yang datang ni. So makna dia perkahwinan ni ada yang Cina dengan yang orang tempatan di sini. Ada adat mereka ikut, ada yang ikut macam adat cara Melayu, macam masakan dia pun ada ni. Kemudian ada adat sembahyang dia ikut yang negeri Cina punya tu. Inilah mungkin yang kita dapat trace macam ni lah, macam tu. Okey. Mereka mula-mula duduk di Bukit Cina.
So ada perigi hang lipo lagi di situ kan. Kita tahu. Tapi perigi itu tak diguna lagi. Itulah yang mula-mula mereka kaum-kaum ini dipanggil apa? Peranakan. Peranakan makna dia kat situ. Di Bukit Cina. Okey. Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya lagi di sini? Jelas? Okey? Boleh? Okey, boleh untuk Okey. Dah. Dia sebenarnya yang lagi apa? jadi Baba Nyonya ni asalnya daripada perkahwinan orang Melayu dengan orang Cina lah kan? Kalau orang tempatan, tapi orang tempatan tu kita tak tahu dia. Ada yang kahwin dari Indonesia punya pun ada. Macam saya punya nenek, mak saya punya nenek, dia orang Indonesia. Macam tu. Ada. Dia campur. Macam tu. Okey, faham? Okay. Orang tempatan kita pun tak tahu masa tu orang yang macam mana kita tak faham. Di sini lah orang yang mula-mula dengan sultan apa para mesyuarat macam tu. Okey. Okey. Kalau ikut buku dia mereka biasa tulis Cina Melayu, tapi kalau ikut kita pahaman kita, kalau kita ikut Cina Melayu nanti kita mesti convert kepada Islam, tapi kita tak ada convert Islam. Itu satu kita yang nak jelaskan tu. Okey? Macam tu. Okey Faham. Okey. Maksudnya wanita yang wanita tempatan tu bukan Melayu sahajalah kan? Antara orang lain-lain jugalah. Okey. Macam tu cikgu, soalan yang kedua pula. Yang upacara tu yang menyambut kelahiran tu. Okey, biasa orang yang bayi tu dia kalau dilahirkan genap sebulan ada upacara cukur rambut bayi tu. Okey, cukur kemudian dah cukur kemudian pagi dia pakai rantai, gelang, kemudian ada upacara semayang moyang dia lah. Semayang dia punya nenek moyang. Untuk bayi ni. Kemudian biasa akan semayang itu telur merah, telur yang dah masak, kemudian letak itu apa tu? Warna yang merah tu, mereka sembahyang. Lagi kuih yang macam kura-kura itu, kuih merah. Kalau lelaki, dia lahirkan anak lelaki, itu guna kuih yang merah tu. Kalau dia anak yang perempuan, dia guna yang kuih macam itu peach punya bulat tu. Itu jenis merah. Kuih dia warna pink color tu. Pernah tengok tak? Kata kamu pernah tengok. Biasa macam tu lah. Itu semayang dia 1 bulan baru semayang. Macam tu. Dia ada buat satu kena cukur rambut. Ini orang kalau ikutkan dia kenapa nak cukur rambut? Dia kata rambut yang dari perut keluar tu kotor. Mesti cukur bersih baru boleh macam pergi tempat semayang. Mana dia baru suci macam tu. Macam tu. Ada buat upacara sembahyang lah bila cukup 1 bulan. Biasa macam tu lah. Okey. Kalau pantang-pantang dia nanti baru saya cerita lah. Banyak pantang dia. Kalau yang untuk yang orang yang mengandungkan dalam pantang larang kita punya inilah. Okey. Okey, boleh? Ada apa tak? Ada apa-apa tak nak tanya? Okey. Kiranya yang cukur, dia macam adat Melayu jugalah kan, yang cukur rambut tu semua. Ya, sama. Cukur, sama. Ya. Kalau mak saya lagi pandai. Mak saya letak sikit itu. Ini stop dalam air itu. Dia kata, kenapa letak itu? Arak pula. Dia kata, supaya dia punya rambut keluar lebat. Macam tu. Dia orang letak, kasih sapu. Ada orang guna arak putih. Sapu dia punya kepala biar dia punya rambut keluar macam tebal dan lebat dan macam kasar lah macam tu. Tu. Ini dia punya paper macam tu. Kerana mak saya pun dulu cuci baju orang beranak, dia biasa macam buat cukur dengan baby macam tu. Okey.
kita teruskan lagi ada apa tak? Betul. Okay. Okay, saya faham. So kalau untuk kematian macam mana pula cikgu? Kalau kematian? Untuk kematian kita biasa tengok simpan 3 hari atau 5 hari. Kadang-kadang sampai 1 minggu pun ada. Kenapa nak simpan? Saya nak tanya. Okay, kamu mungkin tak faham. Kalau orang Melayu pagi petang sudah ke bumi kan. Tapi orang Cina dia biasa dia nak tunggu dia punya saudara mara semua datang. Lagi ada upacara sembahyang dia banyak lama macam tu. Biasa kita letak kalau di Panda biasa 3 hari. Kalau di macam kampung saya macam ni kadang 5 hari, kadang 1 minggu ada. Biasa kita ada upacara sembahyang lah. Tapi biasa kalau dia sudah meninggal biasa akan bersihkan itu mayat dulu. Biasa kita bersihkan mayat. Bersihkan mayat guna tuala mop macam kamu kapan kan ada kapan juga kita bersihkan, kemudian pakaikan baju yang mungkin ada yang macam di kedai ada jual baju untuk khas untuk orang mati punya, tapi ada orang tak beli baju itu, dia guna baju yang biasa dia suka pakai punya orang si mati punya baju lah. So pakaikan dia baju, lepas tu masuk dalam keranda. Bila masuk keranda kita akan bagi dia itu dekat mulut dia kita letak itu manik. Itu manik untuk apa? Untuk jangan dia macam bertegur orang, dia nanti tegur orang, ataupun bagi dia supaya terang dapat pergi jalan yang tempat yang baik macam tu. Macam tu. Lagi satu kita ada kadang kita bila dia sudah mok badan, kalau ikut cara dulu dia akan pakai baju yang putih tu, baju putih masa dia nak kahwin, sebelum hari nak kahwin dia pakai baju itu. Tapi sekarang orang tak ada, biasa baju tu akan masuk dalam keranda juga, baju cotau, kita panggil baju cotau. Okey. Lagi satu biasa kita dah siap dia punya baju, dia dah siap pakai pakaian tu, nanti kita akan sediakan baju dia, biasa dia baju yang dia pakai punya, kita pun masuk dalam keranda. Mungkin ada 5 pasang ke, ada yang 4 pasang ke, suka hati lah. Kemudian pakaikan dia barang kemas, tapi barang kemas biasa kita pakaikan dia perak ataupun swasta. Emas tak boleh lah. Kita takut kalau emas nanti orang gali kubur, orang curi itu, lompat kubur pula macam tu. Biasa pakai perak. Benda-benda yang perak itu kita pakai dia kan. Kemudian lagi satu kita akan sediakan adakan panggil kalau ikut Buddhis kita panggil sami. Kalau yang Taoism dia panggil itu itu macam yang sami tahu punya lah, akan datang sembahyang, baca sembahyang, dia punya kitab, ada kitab dia. Kemudian ada yang dia akan sediakan belikan rumah kertas, lagi kertas yang sembahyang punya itu, yang ini untuk Taoism. Kalau Taoism dia pakai kertas, dia bakar kertas tu, kertas macam duit tu, bagi dia jalan, bagi dia ada duit belanja macam tu. Tapi kalau ikut Buddhis kita tak pakai kertas lah, rumah-rumah yang kertas kita tak pakai macam tu. Macam tu. So bila sembahyang biasa ada yang 1 malam, 2 malam, 3 malam, ikut kemampuan lah. Macam tu. Kadang-kadang macam kita di sini kampung kita akan panggil orang society. Kita ada Buddhist society, ada orang dia datang sembahyang. Kalau MCO kita tak panggil lah macam tu. Kalau biasa mereka ada datang sembahyang, macam baca kitab untuk si mati ni lah macam tu. Biasa akan letak kita macam orang yang datang melawat, kita akan bagi dia benang merah lah. Benang merah itu yang orang datang melawat tu, dia dapat benang merah tu, nanti dia balik on the way dia kena buang barang merah tu lah, benang merah tu lah. Makna dia yang tadi kita bagi dia benang merah, kita nak dia baik lah.
bila dia dapat benang tu dia jalan balik dia buang benang tu, makna dia itu benda dia tak nak bawa balik lah. Itu okey. Lagi satu ada lepas tu bila kalau dah lepas sembahyang 1 malam ke 2 malam ke, hari ke bumi tu biasa kena apa itu biasa itu yang menantu lelaki dia akan bawa macam bendera, kain bendera tu lengkap kain, dekat atas kain tu lengkap ada tulis nama si mati tu, dia punya umur, kemudian ini nama dia punya menantu pun ada kain bendera yang besar yang macam satu yang kayu tu dia akan jalan sekali dengan itu kerana semua keluar lah. Bila sampai bukit ini kadang-kadang yang ke bumi pergi bukit, kalau tak ada ke bumi tempat yang pembakaran lah, so cremation lah, so dia akan Sami pun akan sembahyang juga, dah sembahyang dia akan bakar rumah itu, rumah kertas tu akhirnya baru ke bumi kemudian ataupun bakar macam tu lah. Itu upacara dia dah habis lah. Tapi bila balik yang orang yang si mati punya ahli keluarga, dia kena cuci air bunga lah, muka, tangan semua. Tapi masa yang hari berkabung berapa hari tu, biasa mereka pakai baju hitam. Kalau anak pakai baju hitam, kalau cucu baju biru, kalau cicit baju kuning macam tu. Ada yang hijau lagi, macam tu. Kemudian masa berkabung ada yang 7 hari, ada yang 49 hari, ikut yang mereka kesesuaian mereka lah, macam tu. Nanti saya cakap. Ada satu biasa 7 hari akan makan kacang. Tak tahu ini cara sekarang tak ikut lagi makan kacang. Tapi sekarang biasa tak ikut. Macam tu. Sekarang dah sudah moden, tak ada ikut macam ni lah. Macam tu. Okey. Okey. Lebih kurang macam ni lah. Okey. So hari itu sekejap. Okey. Saya ambil makanan untuk mak saya kejap boleh Kejap. Boleh. Sama cakap duduk sini. Sekejap makan amat kena lupa apa. Dah. Okey. Okey. Ada apa-apa nak tanya lagi tentang ni ke bumi punya? Ini bukan ke bumi, kematian. Kalau pantang ni biasa lah. Cik, saya nak tanya, saya ada baca tahu dekat satu blog ni, dia kata nanti kalau nanti si mati, ahli keluarga si mati akan letak kain yang diwarisi oleh keturunan dulu, nanti dia tutup dengan kain tu, betul ke? Kain warisi saya rasa tak ada. Okey, saya tukar. Baju yang dia kahwin tu, baju putih tu dia akan masuk dalam keranda. Kalau dia kalau tutup kain kerana itu kain yang ada kitab, dia tak boleh bakar, tak boleh ke bumi, itu kain ada kitab. Biasa. Kain kuning, itu kain kuning tulisan tu, tak boleh. Macam tu. Okey, cikgu, soalan yang seterusnya pula pasal pantang larang pula. Kalau ada ke pantang larang yang masih diamalkan ke? Kalau macam tadi kita cakap balik orang mati punya pantang larang dia macam kita macam kamu sama juga, kucing tak boleh lalu kan? Tak boleh lalu mayat kan? Tak boleh. Nanti dia apa? Kalau sudah terlalu kena lalu apa orang cakap kamu tengok ada orang rumah orang Cina dia depan dia pintu macam ada tahan tu, ada macam tahan tu, itu lalu sudah okey pantang larang. Kalau sekarang punya kita biasa masa untuk orang yang mengandung biasa tak boleh apa macam rumah kita ada orang mengandung tak boleh ketuk-ketuk paku.
Oh. Aku tak boleh ketuk. Macam tu. Lagi cangkul-cangkul tak boleh. Lagi satu, kalau beli untuk renovation tu tak boleh. Ada rumah nak buat renovation, ada orang mengandung di rumah, tak boleh. Lagi satu, kalau beli barang baru, contohnya beli untuk baby punya apa itu tempat duduk ke apa-apa, kita tak boleh bawa masuk bilik yang ada orang mengandung tu, tak boleh. Macam tu. Biasa inilah. Lagi satu, kita tak boleh makan pisang yang kembar macam tu. Tapi kita sekarang ni orang moden tak ada orang yang mengandung tak boleh makan pisang kembar. Kenapa? Takut nanti beranak kembar pula. Tak boleh. Itu yang biasa lah macam. Lagi tak boleh kalau yang orang yang mengandung tak boleh potong hujung buah. Macam buah tu ada dia punya ekor hujung tu, tak boleh. Nanti bila beranak nanti kaki keluar dulu. Susah pula. Macam tu. Lagi kadang-kadang bayi bila kita kata bayi ketawa macam dekat bilik bayi tu ketawa, mana dia ada dia punya itu, macam kita kata kita punya katil tu ada dia punya macam, ada dia punya nak cakap apa, ada dia punya macam kita cakap malaikat, bukan malaikat lah, macam malaikat tu main sama baby tu, karena baby sendiri tahu ketawa kan. Itu dia ada dia punya ni. Lagi kadang macam anak dara ke budak-budak anak kita ajar mesti makan bersih-bersih. Jangan simpan nasi nasi dalam pinggan tak habis. Nanti kahwin dapat pasangan kahwin yang banyak pimple, muka banyak ni macam ini lah, tak baik, tak bersih lah. Macam tu. Kena makan bersih-bersih. Lagi okey, rambut tak boleh sebarang buang. Kuku kita pun tak boleh sebarang buang. Nanti takut orang bomoh pula. Ini kita kalau gunting rambut kena simpan baik-baik macam tu. Sama. Lagi dalam rumah macam kamu sama, tak boleh buka payung kan? Kenapa tak boleh buka payung? Cikgu tanya balik kamu. Kenapa? Dalam rumah tak boleh buka payung. Kenapa? Tahu tak? Kenapa Dalam rumah tak boleh buka payung. Kenapa? Boleh? Cikgu tanya balik. Tak tahu. Ini pantang. Biasa mak bapak tak bagi kan. Bukan jangan buka payung. Bila nak buka, kamu budak-budak nak main kan. Kenapa? Kenapa? Mungkin takut ular datang. Apa? Takut ular datang. Macam tu. Datanglah kita pun datang. Kita pun. Okey. Terusnya lagi. Ada apa-apa lagi nak tanya tentang ni? Kematian? Tentangnya. Tentang tadi dah. Tadi dah. Tentang cukup semuanya tu. Okey. Banyak ni. Kemudian lagi untuk perkahwinan. Okey, perkahwinan sebelum, semasa, selepas. Orang dulu tak ada patah-patah, tak ada cakap dating. Macam mak saya tak pernah jumpa. Jumpa pun hari yang dia datang. Itu mereka akan cakap saya ada anak perempuan. Atau orang yang nak recommend tu tahu ini rumah ada anak perempuan. So dia akan bawa yang lelaki itu datang rumah. Kemudian tak jumpa tau. Kalau nak jumpa biasa ini perempuan ni biasa akan sediakan teh, akan sediakan teh bagi lelaki ni minum. Biasa ampau. Ni lelaki ni akan sediakan ampau. Kalau ampau yang biasa kalau RM20 mana dia lah. Kalau ampau yang RM10 mana dia tak boleh lah. Tak jadilah ini. Macam tu. Perempuan ni akan bagi minum teh. Kena lelaki tu tengok bagi ampau. Dua ampau ada dalam kocek, tengok mana satu yang tengok dia bagi lah. Lepas tu
untuk hari yang meminang. Okey, hari yang meminang biasa lelaki akan bawa itu tapak itu pinang, tapak sirih. Tapak sirih. Orang dulu pakai tapak sirih yang perak dia bawa datang. Bawa datang makna dia ini yang makna dia, yang ini makna dia semoga berjaya lah. Ini akan mereka akan berjaya. So yang penjaga perempuan ni, yang gadis ni, kalau dia punya mak bapak tak makan pinang, tapi mereka kena sudi terima jugalah. Kemudian ini yang anak perempuan ni akan keluar jumpa betul-betul jumpa, tengok. Okey, lepas tu biasa dan lepas tu mereka akan bagi tarikh lahir. Tarikh lahir kedua-dua orang ni. Okey, tarikh lahir. Kemudian ini yang orang recommend ni akan bawa balik bagi pada lelaki ni. So bawa balik dan letak di atas meja sembahyang dia 3 hari. Kalau tak ada apa-apa berlaku, makna dia okey, perkahwinan ni okey. So mereka akan pilih hari, kemudian akan buat baju yang saya cakap tu, baju cotau tu, baju cotau, CHIU, cotau. Okey, dia akan buat baju putih tu, kemudian dah sedia, kemudian mereka akan pilih satu hari untuk tukar cincin. Kita kata apa, sama macam kamu ada tukar cincin kan? Hari apa panggil tu? Hari tukar cincin. Mereka akan bawa sebelum 2 minggu perkahwinan. Biasa akan bawa macam lelaki dia bawa ayam bapa atau itik bapa. Okey. Kemudian kaki babi. Okey, kemudian itu yang manisan, macam kita beli yang makanan tu. Manisan, cincin, baju yang putih yang tadi saya cakap tu dia buat tu. Okey, kasut, selipar, angpau. Okey, lilin. Biasa lilin 1 pasang. 2 pasang lah dia bawa. Kemudian perempuan akan pulang balik 1 pasang. Untuk hari kahwin dia akan pasangkan. Lilin tu memang lilin yang ada naga, dan itu dua lilin yang sepasang tu memang ada ukiran naga dengan lagi satu macam burung tu. Okey. Biasa mereka akan buat hantar duit hantaran. Duit hantaran. Okey, duit hantaran untuk perempuan ni. Okey. Perempuan pulangkan itu dia akan bagi cincin, kipas, kasut, orange. Okey. Kemudian ini lepas tu ada satu lagi, mereka dah sampai sebelum hari kahwin juga, dan sudah tukar cincin. Kemudian untuk lelaki mereka akan buat ini kuih bulat-bulat, tepung pulut bulat-bulat putih merah. Mereka akan masak, kemudian hantar kepada saudara lah. Yang kalau perempuan mereka hantar itu sirih pinang kasih saudara. So bila saudara dapat, mereka akan bagi hadiah apa-apa macam tu lah. Itu wish dia. Kemudian hari yang satu hari mereka akan buat itu anceng, ANGCHNG, anceng. Anceng tu makna dia nak itu letak katil, letak katil bagi orang bilik pengantin punya. Itu panggil anceng. Mereka akan letak kertas sembahyang, duit siling kat bawah katil dia. Kemudian bawah katil mereka akan letak bawah kaki katil tadi. Okey, kemudian pasir di bawah katil dan letak pisang. Pisang makna dia kekayaan. Kemudian dia akan letak daun lemon. Makna dia panjang umur. Kemudian letak batang keladi. Batang keladi maknanya banyak cucu cicit. Macam tu. Kemudian 2 hari sebelum kahwin, okey, mereka akan rumah lelaki akan panggil ini budak-budak lelaki naik katil tu, lompat-lompat golek 3 kali. Mana dia boleh dapat anak lelaki. Macam tu. Ini masih diamalkan. Okey. Kemudian bila pengantin biasa ada letak jimat dia lah, jimat untuk sembahyang. Okey. Tapi bila pengantin ni pantang juga, ibu mengandung tak boleh masuk, yang datang bulan tak boleh masuk.
Orang yang berkabung tak boleh masuk. Mana dia? Okey. Kemudian lepas tu hari yang sebelum kahwin tu, ini mak andam. Mak andam akan datang ke rumah perempuan. Gadis, dia akan tolong ikat rambut. Ikat sini. Ikat rambut, ikat. Kalau rambut dia longgar, makna dia ini perempuan tak ada darah lagi. Dia tahu punya. Mak andam tengok ikat sini, ikat, dia tahu. Okey. Kemudian hari yang sebelum kahwin tu, pagi-pagi, makna dia macam kahwin pukul 8 ke 10 pagi. Okey, tengah malam tu mungkin pukul 2 ke pukul 3, mereka suruh perempuan yang lelaki di rumah lelaki, mereka akan buat upacara cotau. Cotau tu mereka akan kena duduk gantang. Duduk ini satu di luar tu, di luar tu pakai nyiru. Tahu nyiru? Kita jemur barang pakai nyiru. Itu buluk. Tahu tak? Okey, yang tengah-tengah letak satu macam bangku, ada bangku bulat. Perempuan itu kena duduk situ. Duduk, itu panggil cotau, duduk gantang. Kemudian ini cotau, baju dia kena pakai yang tadi saya kata baju putih itu. Macam tu. Okey, besok pagi upacara perkahwinan semula lah, yang hari pertama tu, bukan hari yang betul-betul kahwin tu. Yang lelaki ni akan bawa air oren, apple, apa-apa, angpau untuk mak pengantin. Angpau tetek orang cakap. Angpau tetek untuk mak pengantin. Biasa kita bagi duit yang lagi satu hantaran. Duit hantaran tu ada. Kalau duit hantaran biasa 108 ke macam tu. Kerana dia semua wish di situlah. Okey. Kemudian lagi satu hari yang kahwin, hari ketiga. Lepas hari kahwin hari ketiga, ini perempuan dan lelaki di rumah mereka akan di rumah lelaki akan buat ini upacara pangte. Pangte mana dia teh itu, kita ambil teh kasih orang tua minum, saudara mara. Bila pagi mereka minum, mereka akan bagi angpau ke, bagi barang kemas ke apa macam tu. Hari ketiga. Okey, lepas tu hari ke-12. Hari ke-12 ini perempuan pulang ke rumah dia sendiri. Pulang ke rumah sana, makan malam. Kemudian mereka angkat teh pula di rumah perempuan balik. Rumah perempuan sana. Macam tu. Ni lebih kurang macam tu lah. Okey. So, okey. Apa lagi nak tanya? Jelas tak? Jalanan cikgu, saya nak tanya yang diorang ada lepaskan ayam dekat bawah katil. Ada. Ayam jantan dengan betina. Ya, tengok kalau lelaki yang ayam jantan keluar, mana dia beranak lelaki dulu. Kalau yang betina perempuan dulu. Mereka akan panggil keluar. Ini saya ada. Jangan kamu cakap kalau ikut lepas tu diorang ada lepaskan yang waktu 12 hari tu, ada yang buat nasi lemak. Saya ada baca nasi lemak. Nasi lemak tu kena pekat santan dia. Lemak itu untuk itu yang 12 hari ada. Mereka buat nasi lemak. Ada, memang ada ni. Dia bawa balik dengan ini apa tu? Nasi lemak belanja ini apa? Belanja dia punya orang rumah lah. Macam tu, makan nasi lemak dia, makna dia itu okey. Dia akan bawa itu perempuan tu yang apa? Yang biasa kalau orang dulu yang biasa kahwin, ada yang lelaki masuk rumah perempuan. Okey, lelaki masuk rumah perempuan, bila hari ke-12, perempuan ni akan bawa balik kain yang malam dia tidur tu. Saya nak cakap satu, bila malam dia tidur tu, dekat atas katil tu dia akan letak kain putih.
Okay, bila hari ke-12 dia balik rumah lelaki, dia kena bawa kain putih tu lagi tapak sirih tu. Makna dia dah tunjukkan, ini saya ni darah. Kain putih tu ada dia punya titisan darah tu. Macam mak saya sampai sekarang dia simpan lagi. Kain tu ada lagi. Kalau dia meninggal lain kali, kita kena masukkan dalam keranda dia. Itu kain. Macam tu. Faham? Okey. Ni. Tapi orang dulu biasa perempuan pergi rumah lelaki. Lagi mereka masak nasi lemak, lagi 24 jenis lauk. Lagi satu yang paling tak boleh lupa, sambal serunding mesti ada dalam ini. Macam tu. Okey. Okey, ada apa lagi? Ya. Kiranya sekarang still lagi lah anak muda sekarang buat juga macam tu. Tak ada lagi. Tak ada. Ada. Yang pakai, diorang Orang sekarang pakai lagi ke baju yang tradisi bapaknya? baju itu, baju kahwin yang tradisi. Jarang. Satu saja. Jarang ada. Jarang ada. Sekarang nak sewa itu baju pun susah nak dapat lagi. Macam tu. Macam mak saya dulu, mereka ikut adat pakai baju itu. Baju itu panggil kain samkai. Kain samkai kita panggil. Baju tu. Yang orang buat cotau-cotau tu orang sekarang pun tak berani. Kenapa? Sebelum kahwin sudah orang cakap bawa anak kucing sana sini pergi. Mana berani buat? Tak berani, tak boleh. Yang duduk gantang tu mesti suci, bersih baru boleh duduk gantang. Macam tu. Sekarang tak ada lagi. Macam tu. Okey. Ada apa-apa lagi? Ya. Itu dia perkahwinan tu. Ya. Satu soalan seterusnya. Lagi satu hantaran biasa. Wang hantaran kalau ikut sekarang punya biasa mereka hantar 9999. Makna dia kalau ikut tradisi bukan tradisi kita ikut Cina 9 tu jiu tu dengan makna dia lama sama bunyi dia. Jiu. Mana dia lama-lama, mana dia selama-lamanya. Macam tu. Macam tu. Okey. Okey, lagi kita sampai craft tangan. Boleh? Boleh. Okey, craft tangan biasa kita ada kasut manik. Biasa kalau ikut sekarang ada kasut manik mereka berjemur ni saya angkat. tak mau. Kejap saya suruh mak pergi duduk sana kejap. Sorry kejap. Sekejap. Nampak tak slide? Nampak. Cikgu tak ni off mic, on mic.
Cikgu tak on mic, tak on mic lagi. Aku tak dengar. Sorry. Okay, Kalau okay. perempuan tu pandai sulam buka kasut manik. Pernah tengok kasut manik? Pernah. Itu. Biasa mereka sulam tu. Kalau kamu tengok The Little Nyonya, ada pernah tengok? Drama dekat TV3 tu. Ya, betul. Ada tengok? Ya, pernah tengok. Little Nyonya. Ada mereka kena ini ujian. Dia tengok, wah cantik tak cantik. Lagi satu mereka sulam itu sarung bantal. Ada yang pandai sarung itu tilam cadar tu. Ini semua ada yang pandai buat tu scarf. Scarf pun buat sulaman. Biasa mereka sulam tu merak ke burung-burung yang ni. Okey. Lagi ini perabot antik. Kalau perabot antik tu ada. Kalau di dalam Nyonya Bapa, tetap saya ada rumah saudara dekat Batu Rendam. Satu rumah dalam semua antik, semua perabot lama. Saya tahu. Lagi satu ini macam kita dalam tengok dalam TV tu ada kamceng. Jenis ini apa? Jenis yang orang cakap apa? Ada mangkuk. Lagi itu benda yang bukan kaca, dia guna apa tu kita kata, saya tak tahu cakap tu. Bakul. Bukan bakul. Dia jenis yang ini macam pinggan mangkuk. Saya pergi ambil kejap boleh? Kejap. Sudah lagi mana? Cikgu unmute. Sudah. Sudah. Ni Porcelain bukan ni? Porcelain. Ya, memang banyak. Macam yang dalam kamu tengok Little Nyonya tu kamceng. Waktu dia kahwin, hari pulang dia akan bawa itu kamceng. Kamceng makna dia itu kita punya dia akan isi itu kuih. Kuih yang kata pulut tu dia buat tepung pulut kan, dia buat satu-satu dah campur air. Itu dia masukkan kuih untuk hari ini masa nak jemput itu pengantin. Dia akan masukkan dalam itu kamceng. Kamceng itu macam ni punya. Benda ini. Kamu tengok wayang itu, Little Nyonya ada nampak. Itu. Nampak? Nampak bang. Macam ni aja dia cikgu. Kamceng, Kamceng. Okey. Okey, dia masuk itu kuih lah. Kuih itu. Okey. Okey, biasa untuk lelaki sampai rumah perempuan dia akan keluar sikit, dia campur air gula. Kemudian yang lelaki akan ambil balik yang sisa itu. Dalam ini air manisan ni tak boleh ada benda yang kotor lah. Makna dia kalau ada benda yang tak kotor, makna dia ini perkahwinan akan tak bahagia lah macam tu. Dalam tu. Itu kamceng tu. Ini mangkuk-mangkuk yang saya cakap yang tadi polyester tu. Yang ni. Ni. Ini banyak ini yang
Ini yang tak tahu, saya rasa bukan di Malaysia buat. Ini yang kebanyakan dari negeri China. Kemudian mereka simpan. Ini sebagai antik, yang macam simpanan lah. Lagi satu yang ini benda perak. 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 Ini untuk apa? Ini saya kalau di rumah saya buat sembahyang. Perak untuk sembahyang. Macam ni. Dia ada ukiran bunga, macam-macam. Macam ni. Okey. Lagi barang-barang kemas lah biasa, kerosang. Itu pun kita punya kerosang tu. Okey. Kalau perak pun samalah macam tu. Okey. Untuk biasa benda-benda yang barang perak ni untuk sembahyang. Okey, kalau yang kerosang tu pakai ada kerosang perak, kerosang emas, ada kerosang apa kita panggil intan pun ada. Intan. Intan dia apa celok ada intan macam belian tapi intan tu pun ada. Biasa macam tu. Kalau untuk kerosang tu untuk pakai baju kebaya baru pakai. Okey. Lain-lain saya rasa tak ada apa-apa lagi lah. Okey. So kita teruskan nombor 7. Okay. Agama ada yang 7% yang ada agama. Saya rasa kalau untuk ini Nyonya bapaknya ada yang tak ada yang ada. Okey, biasa ada Taoism, Buddhist pun ada. Tapi sekarang banyak yang Kristian pun ada juga. Macam kalau Buddhist atau Taoism setiap hari kita memang pasang colok tu tangi. Kalau ada hari kebesaran baru kita letak itu lilin macam tu lah. Biasalah. Macam tu. Ada kalau Taoism banyak patung-patung, kalau Buddha patung Buddha lah biasalah. Biasa macam tu lah. Tapi sekarang pun ada banyak yang Kristian juga. Kalau Nyonya Papa pun banyak juga. Okey. Okey ya, kita teruskan. Ada apa lagi? Okey. Untuk bahasa Hokkien dengan Baba. Hokkien kalau di bahasa Baba ni banyak yang kita ambil dari bahasa Hokkien sebenarnya. Macam contohnya nanti saya bagi contoh. Sekejap Sekejap. Contohnya ada, kamu pernah dengar kalau ini lu tu mana dia apa? Awak. Lu tu apa? Kamu. Okey, gua tu? Saya. Kalau Hokkien sama lah. Kalau Hokkien tu sama. 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 Kalau Hokkien biasa dia ada sama macam kita cakap terima kasih. Hokkien kamsia. Kita kamsia sama juga. Macam tu sama. Ada benda yang kita ambil dari Hokkien. Macam tu ada yang, macam kita panggil kita punya aunty, macam mak punya adik saya panggil I. Kalau Hokkien pun panggil I sama juga I. Ayi. Kita pun sama macam yang pertama tua I. Tua I orang Hokkien besar panggil tua, besar tua I. Okey, yang kedua GE. Kita pun panggil GE. G nombor 2. Nombor 3 SAI. Nombor 4 CE. Hokkien punya bahasa. Lebih kurang ada sikit kita ambil dari Hokkien. Macam tu. Tapi kebanyakan Melayu punya ini yang lebih kepada Melayu. Tapi macam kita cakap kipas, kita tak cakap kipas, kita kata kipeh. Macam orang Kelantan ke orang apa tempat yang dia cakap lain. Ada lagi apa kertas kita cakap keteh. Keteh lain juga. Macam tu lah. Okey. So okey. Teruskan bahasa. Okey. Untuk generasi sekarang macam saya punya ada buah, mereka boleh cakap lagi. Kenapa boleh cakap? Kerana mak saya ada lagi orang tua. So, mak saya dia terpaksa cakap lain bahasa, mak saya tak tahu. Mak tak tahu cakap Cina, tak tahu cakap Inggeris, mak tak sekolah. So cakap bahasa Baba lagi. Yang saya punya anak buah masih boleh lagi. Yang kecil-kecil saya punya maknya mak saya punya cicit tu tak sekali
cakap bahasa Melayu lah. Dah makan belum? Sudah makan? Dah, dia tak cakap. Dah, lain dia tak apa-apa pandai. Macam tu. Dia ada pergi sekolah, dia tahu bahasa Melayu, dia boleh cakap lah. Macam tu. Okey. Okey, lagi kita teruskan. Ada apa lagi tak? Okey. Ini tarian. Biasa kita guna apa? Dondang sayang. Sebenarnya dondang sayang ni rangkap pantun. 4 rangkap pantun. Pantun tu. Ada biasa lelaki perempuan dia dengan dia punya muzik kan. Ada dia punya apa? Seloling dia punya apa itu. So mereka akan joget. Sama joget sama kita dia nyanyi dondang sayang ni. Biasa. Okey. Kalau bila akan dipersembahkan biasa perkahwinan. Macam saya punya aunty, mak punya sepupu. Dah sudah 80 umur dia. Tapi bila kalau ada perkahwinan, dia pergi, dia sudah minum sikit. Sudah apa? High. Sudah high nanti dia, dia joget. Dia boleh joget. Macam tadi pagi saya call dia, aunty, ada joget lagi. Tak ada orang kahwin saya tak joget. Dia boleh joget lagi. Masih boleh joget lagi. 80 masih boleh joget lagi. Macam tu. Masa perkahwinan biasa. Okey, kan kemudian kita sebenarnya baba pun ada dia punya teater. Teater dia tapi ada sudah lama. Sekarang tak ada orang yang buat. Dulu ada. Saya boleh beritahu kamu siapa yang kamu boleh cuba pergi. Atau online dapat cari tak ini yang jenis teater ni. Dia je ini yang terkenal perempuan yang perempuan ni. Nama dia apa? Frances Hogan. Kamu cuba tulis Frances Hogan. Kamu cuba cari dia punya ini. Dia sebenarnya perempuan. Dia buat apa? Bukan dia lelaki tapi dia buat perempuan punya wayang. Frances Hogan. Hogan. Kalau kamu lihat wayang di Singapura pun banyak juga kan apa nama tu? Baba. Apa nama Baba tu? Pun ada. Okey. Dia pernah buat wayang ini satu wayang Bibix Behind Bars. Bibix BIKS Bibix. Bibix mana dia macam orang kita panggil nenek. Behind Bars. Behind bar BARS. Okey, kamu boleh cuba tengok. Ini tahun 60-an. Bukan, dia sudah orang ni tak ada wayang lagi tahun 60-an. Tapi ini wayang, ini satu apa teater. Okey. So saya teruskan Cikgu. Pakaian. Okey, ada apa? Saya nak tanya, dondang sayang ni berasal dari mana? Saya pun tak tahu. Nanti dia akan nak tengok dondang sayang ni dari mana dia. Dia sebenarnya nanti saya dia pantun Melayu pantun. Okey, biasa pantun ni. Kadang dia tak biasa dia ceritakan tentang tapi saya tak tahu dia punya asal lah. Biasa dia ceritakan tentang orang negeri Cina punya ini adat lagi dengan Melayu punya ini satu connection satu ini yang pandai nyanyi punya ini siapa? Chia Kim Tek, Melaka punya Baba Chia. Okey, yang Singapura Chia Kui Peng Kui. Ni dua orang. Dia orang pantun dua orang yang terkenal. Tapi kita tak tahu dari mana dia punya ini. Tak tahu. Tak tahu dia punya asal dia. Okey, sorry Okey. Okey, cikgu, yang tarian bakul sia pula? Tarian bakul sia. Kalau tarian bakul sia saya kurang pasti. Memang kurang pasti. Okey, tak apa. Tapi di sini ada satu dia ada tulis dia kata apa? Ini satu ada Gunung Sayang Association. Ni dia ada pernah buat satu persembahan juga ini. Dekat tahun 1985. Gunung GUNONG Sayang Association. Dia ada buat satu ni apa persembahan ini. Okey, kita teruskan
Tentang Cikgu. pakaian. Ya. Yang pakaian Baba Nyonya ada tak perubahan untuk pada zaman moden? Dan pakaian Nyonya ni ada maksud tersendiri ke? Pakaian ni kalau dulu-dulu orang dulu pakai baju panjang. Macam mak saya punya nenek saya pakai baju panjang. Tapi orang yang sekarang ni biasa pakai baju kebaya. Tapi pakai baju panjang, baju kebaya ni ini satu lambang mereka lah, lambang dia. Tapi ini kain yang baju ini terkenal buat yang pandai buat di mana di Indonesia juga. Tempat asal dari sana. Banyak orang yang pandai buat di sana. Okey, pakaian ni biasa kalau baju panjang dia biasa dia gunakan kerongsang. Ada kerongsang dua jenis, kerongsang serong yang bulat besar tu. Ada kerongsang hati-hati yang kecil-kecil tu. Itu. Biasa. Tapi sekarang orang sekarang kalau di tahun 1910 hingga 20 biasanya kalau di Belanda Kepulauan India tu mereka biasa pakai baju kebaya. Kalau bagi baju kebaya ni kalau warna yang pudar, warna yang gelap sikit untuk yang nyonya tua lah. Macam tu. Kalau yang warna ceria-ceria tu untuk nyonya yang muda. Biasa macam tu lah. Tapi baju ini kalau di Indonesia mereka kadang-kadang import dari sana pun banyak juga. Cantik, memang cantik dari sana punya. Mereka pandai sulam, dia punya tepi-tepi semua guna sulaman. Macam tu. Biasa macam tu. Macam saya, kalau kita biasa orang pergi perkahwinan baru pakai. Macam tu. Kalau Baba? Baba dia ada baju dia. Baju Nyonya kebaya ataupun baju yang panjang tu. Dan lelaki nanti saya sebut. Okey, kejap Lelaki samfu. Ada baju tutup dia. Baju tutup dia. Nanti saya beritahu kamu. Baju tutup. Samfu ke? Dulu baba dulu dia pakai baju baju tongcang. Lepas tu dia saya bagi kamu, saya tunjuk kamu. Okey, kejap ini baju. Nampak tak? Saya tak tahu kamu nampak. Ejaan? Baju tutup. Baju tutup. Baju tutup. Dia atas baju bawah seluar ataupun baju panjang? Tak ada. Atas baju bawah seluar. Macam baju Melayu? Macam baju Melayu, ya. Ada tu saya tengok nama baju dia baju samfu. Samfu itu perempuan. Perempuan pakai. Perempuan pakai macam ni. Ni, dia punya ini. Dia punya ni tepi. Samfu. Itu macam mak saya dulu masa muda pakai baju samfu. Macam tu. Dia baju atas lain, baju bawah lain. So dia ada samfu perempuan dengan samfu lelaki? Ini lelaki saya tak tahu. Saya tahu perempuan saja. Okey. Kemudian apa ni? Pemakaian. Apa maksudnya saya tak berapa tak tanya mak lagi. Tak ni. Okey. Kemudian ini kebudayaan. Kalau untuk sekarang kurang lah mereka yang tidak semua yang ikut lah. Tak ada amalkan. Tapi macam kita keluarga masih ada orang tua, so kita masih macam kalau hari perayaan masih kita macam hari tahun baru Cina kah, kita masih sujud dengan mak, cakap terima kasih mak, minta mak panjang-panjang umur, sihat-sihat macam tu lah, masih ada lagi. Saya sebenarnya nak recommend kamu lagi satu, saya punya anak buah saudara juga. Dia kerja di Museum Peranakan. Semalam saya cerita dengan dia, weh, kamu meet dengan mereka lah. Tak maulah saya tak apa-apa lah. Kata, ayo, saya sendiri sebenarnya tak ada apa, tak tahu apa. Dia lagi pandai tentang ini.
Saya kata kamu meet dengan mereka atau macam tu. Dia lagi apa orang cakap lebih tahu ini benda ini. Saya cakap dengan dia dah tamat. Saya kata banyak benda dia boleh bagi info. Dia kerja di sana, kerja dekat museum peranakan. Macam tu. Isnin baru kerja, lain hari tak kerja, sekarang MCO kan, macam tu lah. Dia jadi manager sana. Kadang-kadang ini apa ada lawatan kedutaan ini macam negeri China. Kamu dah soal khabar pernah tengok dia Mr. Lee Yun Tian. Dia ada jadi ini apa tahun berapa dia ada ni mereka ada buat teater apa Nyonya Papa kan dia pun ada jadi juri sana. Saya kata kamu bagus lah ada tahu ni benda-benda. Dia lebih ni lebih apa pandai pada saya daripada dia tahu benda banyak. Macam dia sendiri pun suka yang benda-benda antik, dia suka simpan benda ini macam tu. Okey, ada apa-apa lagi tak? Ini orang muda yang kita harap dia akan teruskan ini kita punya kebudayaan. Dia pandai buat itu canak. Kamu tahu canak? Guna ini guna TV. Dalam TV ada pernah ambil dia punya ini. Kamu tengok ini canak itu guna itu kepaya itu betik. Betik dia pergi panggil jeruk, dia kena dia gunting jadi bunga macam burung, ada bunga. Itu canak untuk perkahwinan mereka semayang, letak tempat semayang tu. Saya tunjuk kamu. Itu benda. Ada apa-apa lagi nanti saya tunjuk. Canak. Macam itu bahasa saya boleh beri kamu sikit nanti kejap. Canak ni tadi saya nampak. Ini canak. Ini yang bawah ni. Atas ni betik, buat dari betik ukir betik ukiran. Yang mana lain kali Facebook saya cari untuk kamu kalau ni nak tengok. Ada apa-apa lagi nak tanya? Ada masa lagi. Ingat cepat ni. Ingat tak ada masa. Okey, ada apa-apa? Dah setakat ni dah macam banyak dah terjawab. Dah. Ya. Korang nak tanya lagi apa-apa tak? Cikgu pada kamera nak ambil gambar. Boleh. Senyum. Ya, ambil gambar sama. Okey, 1, 2, 3. Okey. Sekali lagi cikgu. Sekali lagi. Okey, mau duduk bye-bye lah. Nanti kita. Sekali lagi. Okey, jap. Okey. 1, 2, 3. Okey dah. Terima kasih cikgu. Cikgu, okey. Selamat berjaya. Sama. Lagi 1 tahun, 2 tahun. Belajar lagi berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kena ada praktikal lah. Lepas tu praktikal. Lepas praktikal terus inilah. Jalan je. Okey. Ya. Semoga kamu semua berjaya. Okey. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye cikgu. Selamat datang.